Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menunggu. Dan terima kasih juga kepada yang telah menyumbangkan gambar ni lebih jelas dan saya rasa gambar lebih cantik. Itu orang komplain kamera tak cantik. Terima kasih kepada Insan daripada Johor yang juga bagi kopiah. Dan terima kasih kepada semua. Hari ni saya mungkin akan sebut sikit. Saya akan cuba jadikan hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. InsyaAllah kita bahaskan tentang hadis-hadis Nabi SAW ataupun ayat Quran, Al-Quran yang berhubung dengan doa. Sementara hari-hari yang lain kita akan bahaskan tentang hukum hakam fiqah, insyaAllah. Dengan itu maka silibus tuan-tuan lebih merangkumi bagi yang mengikuti pengajian di dalam live saya ni, insyaAllah. Kita baru saja selesai hari Tasyrik, Aidil Adha, dan kemudian hari Tasyrik yang mana kita lakukan padanya korban. Apabila kita lakukan korban, kita mengingati Nabi Allah Ibrahim AS. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW juga banyak menyebut tentang supaya kita meniru Nabi Ibrahim AS. Millata abikum Ibrahim, agama bapa kamu Ibrahim. Kita sebut Nabi Ibrahim AS. Kerana Nabi Ibrahim adalah contoh di mana Allah Subhanahu wa taala sebut inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah satu umat. Padahal dia individu satu orang. Allah kata satu umat kerana kekuatan dirinya itu yang menjadi contoh dan teladan. Seolah-olah dia satu institusi, bukan seolah-olah dia adalah satu institusi yang lengkap. Demikian kita lihat ada individu tu dia kuat kerana dia bersandarkan kepada organisasi. Tapi ada individu dia berdiri seorang diri dia pun dia kuat, dia hebat. Tapi tidaklah dapat dibandingkan dengan kehebatan Nabi Allah Ibrahim AS. Saya nak sebut tentang amal ibadah dan apa doa Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS, Allah telah titahkan kepadanya untuk dia membuat Kaabah. Kaabah yang kita ada tu ialah dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS, dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab itu kalau orang cerita tentang sejarah tentang Kaabah ni, sejarah yang lama, sejak Nabi Allah Ibrahim AS. Sebelum daripada Nabi Musa lagi, Kaabah sudah ada. Nabi Allah Ibrahim AS, apabila Allah perintahkan dia bagi tahu anak dia. Anak dia ialah Nabi Allah Ismail AS. Dia kata kepada Ismail, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innallaha amarani an abniya lahu baitan. Allah perintahkan aku untuk aku membina untuknya rumah. Bukan Allah duduk di rumah tu, tapi rumah tu disandarkan pada Allah mimbat bitakrim, daripada bab memuliakan, maksud yakni satu tempat ibadah yang Allah jadikan penyatuan kepada manusia. Kata anak dia Ismail, kata anak dia Ismail, ati' rabbak, taatlah pada Tuhanmu. Tengok dialog antara bapa dan anak berhubung dengan syariat Tuhan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim kata, innallaha amarani an tu'inani alaihi. Allah perintahkan aku supaya engkau tolong aku untuk membuat Kaabah, rumah itu. Dia kata, idzan af'al, kalau demikian itu aku lakukan. Maka Nabi Allah Ibrahim dia buat ibadah ini, iaitu membina Kaabah. Saya bukan nak cerita pasal bina Kaabah, tapi saya nak cerita tentang doa Nabi Allah Ibrahim AS. Apabila dia tengah buat Kaabah, apa dia kata? Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Allah menyebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Ibrahim mengangkat asas-asas binaan Kaabah bersama anaknya Ismail,
Mereka berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimakanlah daripada kami amalan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Kita bayangkan Nabi Allah Ibrahim ini Allah yang perintahkan dia buat. Maksud Allah telah memang pilih untuk dia buat Kaabah bersama dengan anaknya Ismail tadi. Pun begitu, ketika dia buat Kaabah, mulutnya berkata bersama dengan anaknya, wahai Tuhan kami, terimalah ibadat kami ini, terimalah amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ini adalah tanda ketulusan jiwa seorang hamba. Bila tengah dalam melakukan ibadah, kata Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimakanlah daripada kami. Bayangkan, Allah yang perintah dia, Allah yang pilih dia, masih lagi minta Tuhan tolong terima amalannya. Tolong terima amalan. Ini doa yang penting apabila kita melakukan amalan yang dicontohkan kepada kita oleh Nabi Allah Ibrahim AS dan anaknya Ismail. Tanda kerendahan diri seorang hamba kepada Allah. Walaupun ibadah, walaupun solat malam, walaupun sedekah, walaupun berjihad, walaupun berjuang pada jalan Allah, masih lagi sebut, ya Allah, terimalah amalan ini, terimalah amalan ini. Dan ada orang na'udzubillah, supaya kita tidak termasuk di kalangan yang sedemikian, yang mana apabila dia beribadat, dia rasa macam confirm Allah Ta'ala terima ibadah dia. Saya bagi pekerja ni lalu sekejap, saya set up duduk di tepi pagar. Saya duduk di tepi pagar. Apabila kita ibadah, kita jangan rasa confirm dah Allah terima solat aku, confirm dah Allah terima sedekah aku, haji aku, derma aku. Kita kena rasa rendah diri dengan Allah. Ya Allah, tolonglah terima ibadat. Kita ibadat lama, mungkin dah sampai ada ni 60, 50, 70, 80, 40, 50 tahun. Jangan sampai kita terlupa nak minta, ya Allah, selama yang aku ibadat ini, terimalah ibadat-ibadatku. Bila kita balik pada Allah nanti, kerana ibadah kita buat yang nak terima Allah. Nabi Ibrahim kata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kerana Engkau itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Allah mendengar segala apa yang dibisikkan oleh hamba, mengetahui apa yang ada di dada kita, kadar keikhlasan kita. Kita bagi kat orang, kita ni derma kat orang ke, kita buat tolong orang ke. Sekarang ni di negara kita macam-macam isu tentang derma lah apa. Tapi tak apa, itu urusan orang. Kita balik pada urusan diri kita. Macam mana kita bila melakukan sesuatu amalan saleh, pagi-pagi ataupun lepas salat, Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, baginda ajar pagi-pagi kita doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, minta daripadamu ilmu yang manfaat, minta daripadamu rezeki yang baik dan amalan yang diterima. 3 kali Nabi SAW ajar kita minta supaya Allah terima amalan kita. Kerana setiap hari kita beribadah, jangan lupa supaya minta kita terima amalan kita. Kerana ini agar Allah terima amalan kita. Kerana ini penting di dalam hidup kita. Sebab itu Quran kata, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang yu'tuna ma atau, orang yang memberi apa yang Allah bagi kepada mereka, mereka beri. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan jiwa mereka, jantung hati mereka gemetar, bagi derma, bagi sedekah, tapi kelihatannya
tapi dia ketakutan dengan Tuhan. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka itu yakin mereka akan kembali pada Allah. Allah kata ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang yang mendahului kebaikan. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Aisyah tanya Nabi, Aisyah heran, siapa dia? Bersedekah, bagi derma, tapi bimbang. Siapa? Aisyah kata, tanya Rasulullah, humul ladzina yashrubuna al-khamra wa yasriqun, adakah orang yang derma kemudian takut-takut ni dengan Allah ni, adakah orang yang derma tapi minum arak tapi mencuri? Nabi kata, la ya binti Siddiq, la ya binta Siddiq, bukan begitu, bukan itu wahai anak As-Siddiq, kata pada isterinya Aisyah. Siapa dia mereka tu? Dia kata, Nabi kata, alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka itu adalah orang-orang yang mana berpuasa, bersolat, bersedekah, tapi takut Allah tak terima daripada mereka. Nabi kata ulaika yusari'una fil khairat. Nabi sambung ayat tadi, mereka itulah orang-orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka lah orang yang mendahuluinya. Jadi mudah-mudahan kita ni, dalam kita buat korban ke baru ni, kita solat malam ke, solat siang ke, kita sedekah ke, kita bagi ke orang ke, sentiasalah kita doa kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan aku, ya Allah, terimalah amalan aku. Engkau maha mendengar lagi maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kerana engkau, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, engkau mendengar lagi maha mengetahui. Bila kita sebut Allah mendengar mengetahui, kita tahu Allah dengar apa yang kita kata. Kadang-kadang kita bagi ke orang, kita sakitkan hati orang. Kemudian ataupun kita lintasan ujub, takabur, ataupun riak, ataupun tidak ikhlas kita, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Sebab itu kita ni takut amalan kita ni mungkin kita rasa macam banyak, kadang-kadang mungkin tak banyak pun. Kita rasa duk kira banyak dah sedekah, banyak dah buat ni, tiba-tiba na'udzubillah balik pada Allah, Allah tak terima semua tu, tak dikira pun. Na'udzubillah, masa tu tak boleh patah balik dah kita. Kata nak balik di dunia sekejap lah, nak buat lain, nak ikhlas balik. Dah berlalu dah apa yang telah berlalu. Mudah-mudahan pada waktu yang masih ada kita di dunia ni, hari-hari kita minta Allah terima ibadat kita. Kita sujud, kita, ya Allah terimalah ibadat aku, ya Allah terimalah sedekah. Kerana amalan baik ni banyak. Kita tabassumuka di wajhi akhika sadaqah, senyuman kita di wajah saudara kita pun sedekah. Antara senyuman yang ikhlas dengan tidak ikhlas dan seumpamanya, yang Allah menerima amalan yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, dan kita sentiasa membanyakkan mendoa supaya Allah menerima amalan ibadat kita. InsyaAllah itulah doa yang mudah-mudahan kita lazimi, iaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih.